Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas matematik Cikgu Farhani. Hari ini kita akan belajar topik bahagi dalam subtopik bahagi lagi. Mari kita lihat pada contoh yang pertama. Ada 7 keping kad. Kad itu dibahagi sama banyak kepada 2 orang murid. Berapakah seorang murid dapat? Berapakah bakinya? Okey, dalam soalan ni ada 2 benda yang diminta. Okey, yang pertama, berapakah seorang murid akan dapat kad? Okey, soalan yang kedua, berapakah bakinya? Dalam soalan bahagi kali ni ada beza sikit dengan bahagi yang sebelum ni. Sebab untuk bahagi kali ni dia ada perkataan baki. Kenapa ada perkataan baki? Lepas ni kita akan tengok. Dalam paparan saya telah sediakan 2 kotak. Kenapa saya sediakan 2 kotak? Sebab dia dah awal-awal dia dah bagi tahu dia nak bagikan kad ini kepada 2 orang murid. Jadi 2 kotak ini mewakili 2 orang murid tersebut. Mari kita bahagikan. Kad yang pertama kepada murid yang pertama, kad yang kedua kepada murid yang kedua. Okey, kad yang ketiga kita bagi semula kepada murid yang pertama dan kad yang keempat kita bagi pula kepada murid yang kedua. Kita teruskan lagi. Okey, kad yang kelima kita bagi kepada murid yang pertama, kad yang keenam kita bagi kepada murid yang kedua. Okey, perasan tak ada satu lagi yang tertinggal dekat sini. Kad ini kita tak boleh bagi kepada murid yang pertama dan kita tak boleh bagi kepada murid yang kedua. Sebab nanti bilangan kad itu jadi tidak sama banyak. Jadi apa yang terjadi pada kad yang terakhir? Kad yang terakhir ini yang kita panggil sebagai baki. Okay, kita rujuk balik soalan. Berapakah seorang murid akan dapat kad? Seorang murid akan dapat 3 keping kad. Berapakah bakinya? Bakinya adalah 1. Jadi jawapannya 3 baki 1. Okay, ini cara yang pertama. Macam mana kita nak buat dengan cara yang kedua? Cara yang kedua kita buat dalam bentuk lazim. Biasanya kita akan buat macam ni lah. Kita akan buat bentuk macam ni. Kan soalan 7 bahagi 2, nombor dekat bahagian dalam ini adalah nombor 7. Nombor yang dekat luar adalah nombor 2. 7 bahagi 2. Dalam keadaan macam ni, kamu kena tengok dalam sifir 2. Dalam sifir 2, ada tak jawapan dia 7? Tak ada. Yang terdekat 6. Jadi, apa sifir itu? Dia adalah 3 darab 2 sama dengan 6. Betul? Sama dengan 6. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Dekat bahagian atas kita letak 3. Dekat bahagian bawah ini kita letak nombor 6. Maksudnya 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, jangan lupa ya letak operasi tolak di bahagian tepi 6 ini. Kemudian kita gariskan. 7 tolak 6 sama dengan 1. Kita gariskan. Dah tak ada nombor lagi kan? Jadi kita gariskan. Jadi kita akan dapat paparan yang macam ni lah. Okey, 1 ni kita panggil dia sebagai apa? 1 nilai yang kita panggil sebagai baki. Jadi jawapannya 3 baki 1. Mari kita lihat kepada soalan yang kedua. Ada 20 biji mangga. Longgokkan 6. Berapakah longgok mangga? Berapakah baki mangga? Okey, sama juga macam soalan yang pertama tadi. Soalan ni pun ada 2 benda ataupun 2 perkara yang diminta. Perkara yang pertama, berapakah longgok mangga? Dan perkara yang kedua, baki mangga. Okey, sekarang ni kita nak longgokkan mangga itu 6. Macam soalan yang pertama, kita terus bentukkan kumpulan dia atau kita bentukkan 2 orang pelajar. Tapi yang ini tidak. Okey, kita longgokkan pada yang pertama, 6 mangga yang pertama. Kemudian 6 mangga yang kedua. Dan seterusnya 6 mangga yang ketiga. Kita tengok, kita dapat tak buat longgokkan 6 yang seterusnya? Oh, tidak dapat sebab yang tinggal hanya ada 2 biji mangga sahaja. Jadi sekarang mari kita kira
berapa kumpulan atau berapa longgok mangga yang terbentuk. Longgok yang pertama, longgok yang kedua, longgok yang ketiga. 2 biji mangga lagi yang tinggal ini. Ini kita panggil dia sebagai baki. Jadi apa jawapan kita? Jawapan kita 3 baki 2. Maksudnya ada 3 longgokan mangga dan 2 baki biji mangga. Ini adalah cara yang pertama. Macam mana dengan cara yang kedua? Sama juga macam tadi, kita buat secara bentuk lazim. Okey, kita buat macam ini. Nombor yang dekat dalam nombor apa? Betul, nombor 20. Nombor yang dekat luar adalah nombor 6. Okey, sama juga macam tadi. Kita nak tengok dalam sifir 6, ada tak jawapan dia 20? Tak ada. Yang terdekat adalah 18. Iaitu 3 darab 6 sama dengan 18. Okey, disebabkan nombor 6, ini nombor ini sudah ada. Jadi nombor yang kita kena tulis adalah nombor 3. Dekat mana nak tulis? Dekat atas sifar. Okey, 3 darab 6 sama dengan 18. Okey, kita tulis 18 dekat sini. Selepas tu nak tulis apa? Okey, betul. Kita kena tulis operasi tolak dekat sini. Kemudian kita gariskan. Okey, sekarang ni kita buat operasi tolak. Sifar tolak 8. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab sifar lebih kecil daripada 8. Jadi apa yang kita nak buat? Kita pinjam dengan 2. Pinjam 1. 2 tolak 1 jadi 1. Okey, sifar akan jadi berapa? Betul, sifar akan jadi 10. Okey, sekarang baru kita boleh tolak. 10 tolak 8 sama dengan 2. Okey, kita tulis dekat sini. 1 tolak 1 sama dengan sifar. Okey, jadi jawapan kita adalah 3 baki 2. Yang dekat sini, ini adalah baki. Okey, dah siap. Jadi jawapan kita adalah 3 baki 2. Okey, mari kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Saya ada 47 bahagi 7. Untuk soalan ini, kita akan buat terus secara bentuk lazim. Macam mana nak buat? Sama juga macam tadi. Buat dia punya bentuk lazim bagi bahagi. Okey, nombor apa yang kita nak tulis dekat dalam? Betul, nombor 47. Okey, bahagi dengan 7. Okey, dalam keadaan macam ni, kena ingat bila kita kena bahagi dengan 7, kita tengok sahaja sifir 7. Okey, dalam sifir 7, awak tengok dekat bahagian jawapan, ada tak jawapan dia 47? Tak ada kan? Kalau tak ada, kita kena cari jawapan yang nilai dia hampir dengan 47. Yang hampir dengan 47 adalah 42, iaitu 6 darab 7. Okey, mari kita selesaikan. Okey, kita nak kena letak nombor 6. Nombor 6 nak letak dekat mana? Dekat atas 7. Dekat sini. 6 darab 7 sama dengan 42. Lepas tu kita nak kena buat apa? Betul, kena buat operasi tolak dekat sini. Kemudian kita gariskan atas dan bawah. Okey, sekarang kita boleh tolakkan. 7 tolak 2 sama dengan 5. Okey, 4 tolak 4 sama dengan sifar. Dah selesai. Dah selesai. 5 dekat bawah ni kita panggil dia sebagai baki.
Okey. Baki. Jadi, dekat sini kita boleh nyatakan 47 bahagi 7 sama dengan 6 baki 5. Okey, mari lihat pada soalan yang seterusnya. Kita ada 30 bahagi 8. Okey, macam mana kita nak buat? Sama juga buat dalam bentuk lazim bahagi. Nombor apa yang ada dekat dalam? Nombor, betul, nombor 30. Nombor yang ada dekat luar nombor apa? Betul, nombor 8. Ingat, bila 30 bahagi 8, maksudnya kita nak kena tengok sifir 8. Okey, sekarang saya nak awak tengok dekat sifir 8. Dalam sifir 8, ada tak jawapan dia 30? Tak ada. Kalau tak ada, kita kena cari jawapan yang terdekat. Jawapan yang terdekat tu mesti lebih kecil daripada 30. Tak boleh yang lebih besar. Nanti kita tak boleh nak tolak. Okey. Dalam sifir 8, yang terdekat jawapannya dengan 30 adalah 24. Iaitu 3 darab 8 sama dengan 24. Ni kita tulis 3 dekat atas sifar. Okey, 3 darab 8 sama dengan 24. Okey, tulis 24 macam ni. Kemudian, operasi tolak jangan lupa tulis. Dan kita gariskan atas dan bawah. Sekarang kita boleh lakukan operasi tolak. Baik, sifar tolak 4. Boleh tak? Tak boleh sebab sifar lebih kecil daripada 4. Kalau macam tu apa yang kita nak kena lakukan? Betul, pinjam daripada 3. Okey, 3 tolak 1 jadi 2. Okey, sifar akan jadi berapa? Betul, sifar akan jadi 10. Okey, 10 tolak 4 sama dengan 6. Okey, 2 tolak 2 sama dengan sifar. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan kita. 6 yang dekat bawah ni kita tulis dia sebagai baki. Jadi, apa yang jawapan kita nak tulis dekat ruangan jawapan atas tu? Betul. 30 bahagi 8 sama dengan 3 baki 6. Ini adalah latihan untuk awak pada hari ini. Selamat mencuba.